Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke rumahnya. Kita melaksanakan sebentar tadi salat maghrib secara berjamaah, dan kita menunggu fardu yang seterusnya, yakni fardu isya, dengan kita berada pula dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan, penggal pertama atau jilid yang pertama, pada muka surat yang ke-88 ayat 258 surah Al-Baqarah. Jadi kita nak baca satu ayat lah, kerana musim PKP ni sampai isyak saja kan. Manakala ayat yang kita nak baca ni pun juga panjang lah, panjang sikit. Jadi kita akan baca satu ayat ini dan mengambil kefahaman dalam ayat 258 surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang berdebat ni berhujah antara Nabi Allah Ibrahim AS dengan Namrus laknatullah. Baik, jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Kitab dan disusuli dengan ayat 258 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, demikian ayat 258 surah Al-Baqarah. Baik, seterusnya kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Baik, kita nak sentuh sikit tu apa hukum mad lazim kalimi musaqqal hajja. Dia panjang nak harakat dia macam surah Fatihah. Walad Qadlin, dia panjang dulu nak harakat. Baik, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Mari pertanyaanlah soalan tu. Alam, tiadakah engkau lihat? Alam tara, tidakkah kamu melihat ya Muhammad kepada kisah mereka yang lawan berhujah, lawan berdebat berhujah. Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk, akan lawan berhujah akan Nabi Ibrahim. Ada hamba Allah, ada orang yang nak berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fi rabbih, tentang Tuhan. Fi rabbih an atahu Allahul mulk, pada Tuhannya, kerana bahawa sebab datang akan dia oleh Allah Ta'ala angkat jadi raja, iaitu Namrud ibni Kan'an anak zina. Ini mari tu dalam kitab tafsir ni lah mari sebut. Anak zina mendakwa rububiyah, ketuhanan, satu daripada 4 raja. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Namrud ini mendakwa diri dia Tuhan lah. Ya, makna rububiyah ni sifat Rabb, Tuhan, ketuhanan. Rububiyah, ketuhanan, satu daripada 4 raja-raja yang milik bumi. Nak sebut pula, mari sebut pula kisah dalam tafsir ni. Mari cerita sikit lagi. Ada 4 raja, raja-raja yang menguasai bumi. Sekalian, raja-raja yang memilih bumi sekalian. 2 kafir, 2 mukmin. 2 orang kafir dan 2 orang mukmin kedua. Maka yang mukmin itu Nabi Allah Sulaiman dan Zulqarnain. Yang mukmin yang menguasai dunia lah kita kata. Dia orang mukmin yang menguasai raja yang menguasai dunia. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan Zulqarnain. Manakala yang kafir itu satunya inilah Namrud. Yang keduanya Namrud ini dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Yang keduanya Firaun, Nabi dengan Nabi Allah Musa lah. Dia lawan dengan Nabi Musa. Namrud dia dengan Nabi Ibrahim, yang menentang dakwah, risalah dakwah. Kalau Namrud risalah dakwah Nabi Ibrahim, Firaun menentang dakwah Nabi Allah Musa AS. Ini menguasai, yang raja-raja yang memilih bumi. Baik. Id qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Allah Ibrahim baginya tatkala berkata, ia siapa Tuhan engkau yang engkau panggil kami kepada sembahnya itu. Namrud tanya Nabi Allah Ibrahim ni, id qala Ibrahim, Namrud tanya siapa Tuhan kamu.
Yang mana kamu ajak, kamu dakwah, kamu seru dakwah ni untuk kami sembah kepada Tuhan kamu. Namrud ni kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu Tuhan yang menghidup dan memati. Yuhyi wa yumiit, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku itulah yang Allahumma salli ala Muhammad, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka Namrud ni jawab, qala ana uhyi wa umiit. Bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan bahawa Tuhanku yang mematikan, yang menghidupkan, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan juga mematikan, maka Namrud ni dia tak mau kalah, kerana dia kata dia mendakwa ketuhanan dia, rububiyah. Maka dia kata qala ana uhyi wa umiit, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Namrud dia dakwa dia boleh menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku pun boleh menghidup dan memati dengan bunuh dan ampun. Maka bagaimana caranya bagi Namrud yang kata uhyi wa umiit ni, ya, menurut Allah Subhanahu Muhammad, tafsir disebutkan sebagai pelilah, ejek lah Nabi Allah Ibrahim, ejek Nabi Ibrahim lah, peli Nabi Ibrahim, kata aku pun boleh hidup memati. Maka pada sisi keadaan Namrud ini, dia kata uhyi wa umiit itu, maka mari sebut dalam kitab ni sebut yang kata mematikan itu dengan membunuh. Ya, Namrud nak matikan ni dia bunuh. Mati kan, matilah. Ya. Dia pancung kepala, matilah. Dia godok perut, tikam, matilah. Kemudian menghidupkan bagaimana? Dan ampun, makna dia membebaskan. Maka menyeru ia dengan dua ni. Bagaimana dia nak tunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim, dia boleh menghidupkan dan mematikan. Uhyi wa umiit. Maka menyeru ia dengan dua lelaki. Maka membunuh ia akan seorang dan tinggal ia seorang. Maka tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak, budak Namrud. Baik. Apa ahmak? Bodoh. Ahmak ni bodoh. Tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak Namrud tu. Ahmak ni bodoh. Ni hujah yang Allah Subhanahu Muhammad tak boleh nak guna pakailah. Kan? Uhyi wa umiit ni bukan kata begitu. Makna ni pada Namrud ni, dua orang ni masuk dari sudut, kalau menurut tafsir Nurul fi Dhilal Quran menjelaskan bahawa dua orang ni adalah yang Allah Subhanahu Muhammad, yang penjenayah lah, yang dikenakan hukuman bunuh gitu. Maka dua orang datang, satu dia laksanakan bunuh, dia tak nak mematikan umiit tadi. Aku bunuh, dia matilah dia. Kemudian yang satu ni, kerana dia dari sudut hukumnya kena hukuman bunuh, kena matilah dia ni, kena bunuh. Jadi kerana kuasa, dia ada kuasa rububiyah ni, dia apung, dia biar. Jadi dia berasa dia ada kuasa tu. Maka Nabi Ibrahim tengok ni bodoh. Yang menghidupkan dan mematikan bukan begitu. Begitu tadi ni, yang mengampunkan tadi itu adalah meneruskan kehidupan dia. Orang tu masih hidup, cuma diteruskanlah. Dia mudah je nak bagi teori ataupun kita nak sebut analogi, contoh ni. Namrud nak bagi contoh, dia boleh hidup boleh mati, mudah je. Seorang je, tak payah dua orang. Seorang awak mari seorang, kemudian pancung palok mati. Daripada mati tu buat hidup. Tu kata disebut tadi ni, tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak kok. Bodoh Namrud ni buat contoh gitu. Kalau seorang yang sudah masuk bunuh kawan ni, bunuh si A, awak mari si A ni bunuh pacu pala, putus pala. Kemudian mati. Itu ambil pala kawan ni sambung, buh balik kat leher, buh balik. Lepas tu jampi ke apa? Hidup balik. Tu baru menghidupkan. Kan? Tu baru nampak yang kata mati, mematikan begitu, menghidupkan begini. Dia tak perlu dua orang. Dua orang, awak mari dua orang ni adalah satu analogi, contoh yang bodoh.
bodoh. Tak boleh nak berdebat lah puak gini, tak boleh nak berdebat. Kira dia nak menang dia. Nak menang dengan hujah dia. Baik. Qala Ibrahim, maka tak kala pula demikian Nabi Ibrahim pun berkatalah. Kata Nabi Ibrahim berpindah kepada hujah yang terlebih terang daripadanya. Hujah tadi ni pasal dia buat lagu tu kan, buat bodoh lagu tu. Dia berhujah ni memang kan. Bila kata dia nak menang dengan hujah dia buat mari dalil ataupun contoh yang bodoh kan. Yang tak betul pun. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mendatangkan hujah yang lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ni. Maka bahawasa Allah Ta'ala itu bawa datang dengan matahari daripada masyrik pergi ke maghrib. Dari timur pergi ke barat. Maksudnya terbit dari timur dan terbenam ke barat. Maka bawa datang olehmu dengannya daripada pihak maghrib ke masyrik pula jika sebenar engkau Tuhan. Jadi Nabi Allah Ibrahim kata, okeylah ni Tuhan aku terbitkan matahari daripada timur. Kemudian terbenam ke barat. Timur terbenam barat. Lah ni matahari duduk terbit timur, terbenam barat. Buktikan bahawa kalau kata hang tu Tuhan, hang buat terbit daripada barat, terbenam ke timur. Boleh tak? Tak boleh. Kalau tadi tu boleh lagi macam tadi. Kalau mari orang bunuh, aku mematikan dia. Kalau mari orang yang patut kena hukuman bunuh ni. Maksudnya orang ni memang nak kena hukuman bunuh dah. Sekian-sekian harinya apa semua, dia ada puasa, dia ampunkan. Tu kata tak apalah api-api kat dia. Maka datang dalil ataupun hujah yang kedua yang mematikan dah hujah. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat lah matahari nak terbit daripada barat terbenam ke timur. Nantilah dekat dengan kiamat lah. Matahari terbit daripada barat selepas 3 hari gelap. 3 hari matahari terbit. 3 hari matahari terbit gelap. Terbit selepas tu terbit dari barat. Tu Allahumma salli ala Muhammad, dekat dengan kiamat tu. Dekat kiamat. Dekatnya berlaku kehancuran bumi, kehancuran alam. Hak masa tu yang kata dua masa yang terputus. Allahumma salli ala Muhammad, pintu taubat api dah. Tutup dah pintu taubat. Satu goro-goro nyawa ni sampai ke goro-goro, sampai hal pun dah. Tak putus dah. Yang kedua tu matahari terbit daripada barat. Makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedar-sedar matahari terbit barat. Oh ya Allah, ampun dosa aku. Tak ada. Baru nampak kan tanda tadi tu, dalil yang membuktikan bahawa dekat dengan kiamat. Nampak matahari terbit barat, baru mari insah. Tak ada. Tutup pintu taubat. Sebelum daripada tu terbuka luas pintu rahmat Allah, pintu taubat. Allah buka. Siapa pun dia, banyak mana dosa dia, selagi tidak melakukan dosa syirik. Banyak mana dosa dia, balik kepada Allah, bertaubat, benar-benar bertaubat, insaf, maka Allah terima taubat hamba. Sehingga disebutkan hadis kudusi bahawa Allah sebut wala ubali, aku tidak peduli banyak mana dosa hamba. Sepenuh bumi ni sekali pun dosa dia. Bila mana hamba ni balik bertaubat kepada aku, kata Allah dalam hadis kudusi, bahawa aku ampun. Allah tak peduli banyak mana. Maksudnya pintu rahmah, pintu taubat ni terbentang luas untuk kita kembali semula ke jalan yang diredai oleh Allah. Baik. Maka demikian Namrus ni boleh tak waktu keluar waktu terbit matahari dari barat? Tak boleh. Bila matahari yang terbit dari barat, adalah masa kita sebut tadi lah, masa kat kiamat. Pasal itu adalah tanda besar kiamat. Sekali itu je. Sekali itu. Hak lain tu standard lah. Matahari terbit daripada timur, terbenam ke barat. Terbit timur, pagi baru tadi terbenam.
Pagi esok terbit pula timur. Lepas tu malamnya maghrib terbenam pula barat. Gitulah. Sampailah yang kata kalau Sayyidina Muhammad dekat dengan kiamat selepas 3 hari gelap. Ni bangun-bangun gelap. Tak ada matahari. Hari ni tak ada matahari. Hari yang kedua pun begitu juga. Hari ketiga pun begitu juga. Hari keempat kalau Sayyidina Muhammad matahari terbit dari barat. Matahari di mana? Sembunyi. Allahu a'lam. Melawai itu kan. Itu adalah kekuasaan Allah dalam mengatur alam. Nak menghancurkan alam, nak matahari terbit daripada barat. Semuanya adalah kekuasaan daripada Allah dalam menentukan segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi. Demikian juga penyakit pandemik yang merebak hari ini juga dengan Allahumma salli ala Muhammad, kehendak Allah. Bila sesuatu itu ia telah berlaku, ia adalah kehendak Allah. Baik itu kita sebut Allahumma inna hadzal marada jundun min junudi. Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini adalah tentera daripada tentera-Mu. Tusibu bihi man tasha, engkau memberi musibah kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tasrifu amman tasha, engkau menjauhi kepada siapa yang engkau kehendaki. Kau menjauhinya, menghalanginya daripada siapa yang kau kehendaki. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma fasrifu anna, ya Allah, peliharalah kami, jauhilah kami daripada Allahumma salli ala Muhammad segala keburukan. Kalau pandemik hari ini, jauhkan daripada COVID-19. Itu adalah kebergantungan kita kepada Allah. Dengan demikian bukan menafikan kita berlepas tangan dalam erti kata, tak apa dah, aku berdoa, aku berserah kepada Allah, aku tak perlu jaga dah ni, tak perlu pakai dah face mask, tak perlu bawa sejadah sendiri, tak perlu jaga penjarakan dah. Pasal kita ni dalam kehidupan di dunia ada perkara yang kita dituntut, iaitulah perkara ikhtiari. Hak disuruh untuk kita berikhtiar. Baik itu bila kita sakit, kita kena ikhtiar pergi cari doktor. Pasal doktor tu ada kepakaran dia. Jangan pergi cari bomo. Cari doktor. Doktor pun kata, ni hang sakit kecimani contoh. Cek-cek tengok, gula tinggi kecimani. Cek-cek tengok tekanan darah tinggi. Lepas tu bagi ubat. Kemudian ubat yang kita terima itu, lepas tu kita makan, ada Muhammad memberikan kesembuhan kepada kita. Maka ubat itu sebagai wasilah, jalan. Doktor itu pun jalan. Semua ni jalan yang kata kita ikhtiar. Yang memberikan kesembuhan Allah, yang mendatangkan penyakit juga Allah, yang beri sembuh juga Allah. Itu i'tiqad kita. Dan janganlah kita meletakkan yang beri sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Jadi aku tak payah pergi doktor, tak payah pergi hospital, jumpa doktor, cari ubat, tak payah. Tak, pasal kita sebut tadi, ikhtiar. Kalau gitu, kita tak payah kerja, tak payah cari makan. Ya Allah, beri aku makan, aku lapar. Kan? Pasal itu kehidupan kita ni, kerana kita diamanahkan menjadi khalifatul ardi. Khalifah atas muka bumi, nak urus hidup muka bumi, urus kehidupan kita di atas muka bumi. Jadi kita ikhtiarlah. Bila nak makan, kena kerja, cari duit, nak beli makanan. Kemudian bila sakit, carilah. Kita cari doktor, carilah. Jumpa doktor ni, beri ubat ni, tak kena. Yalah, saya tak datang lagi sembuh. Pergi pula doktor ni pula bagi ubat ni pula, tak kena lagi, tak rasi lagi. Pergi pula jumpa doktor ni pula, baru kena ubat. Hak kena ubat itu adalah ubat yang kena tu wasilah, jalan. Kena dia. Yang datangnya datang daripada Allah. Sebab itu kita jangan letak dia ubat. Tak boleh pula kita kata, batuk lama ni 2 bulan dah. Tu dengar 2 bulan dah batuk pun, mungkin cari ke tu. Apa ubat apalah. Ni mu makan dia ni. Makan 2 teguk, 3 teguk, 2-3 kali makan ni, lega batuk. Tak boleh juga kita kata lagu tu, kena berlapis. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad,
bila kita kata lagi tu seolah kita letak dia ubat. Dia ubat yang menyembuhkan tu. Malah kita pun kata letakkan yakin makan 2-3 kali tu lega dah batuk. Tak boleh. Pasal dia terputus hubungan dengan Allah yang menyembuhkan. Boleh kita nak kata ubat tu molek untuk batu, pasal adalah kelebihan dia. Tak apa. Cuma kita kata muteralah makan ubat ini, insya-Allah dengan izin Allah batukmu sembuh. Boleh jadi makan 2 kali batukmu sembuh dengan izin Allah. Pasal Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Ubat tu disebut tadi wasilah, jalan yang mendatangkan jalan datangnya kesembuhan daripada Allah. Baik, maka segalanya ada titik tolak dia belakang. Sebab musabab. Lagu mana pusing mari ada sebab. Ini halusnya apa kita sebut perencanaan pentadbiran Allah dalam kehidupan. Bila cari ni gini sebab. Mana kata halus tu? Bila gini gini ada dia punya sebab, asbab dia. Maka baik itu disebutkan segala penyakit ni ada ubat, melainkan mati. Mati tak ada ubat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang dan gementar Namrus, lalu kafir dan putus hujahnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Namrus tak boleh buat mari dah. Tak boleh buat mari, kita katakan bukti, tanda yang dia ni mampu nak buat. Tak boleh. Pasal tak boleh. Ini kita disebut tadi Nabi Allah Ibrahim berpindah kepada hujah yang lebih terang lagi. Sehingga kan terpaku, tak boleh nak membalas hujah tu. Boleh balas tak boleh. Sebab Nabi Allah Ibrahim kata, Tuhanku terbitkan matahari pada timur, terbang ke barat. Alah ni hawak mari. Tunjuk. Kalau hang Tuhan hawak keluar matahari daripada timur barat, terbenam ke timur. Tak boleh. Sehingga kan disebutkan di sini Allah SWT maka tercengang dan gementar Namrus yang kafir dan putus hujah dia. Maka dari sinilah Namrus ini marah ni. Kerana putus hujah dia, marah kalah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menghukumkan Nabi Allah Ibrahim dengan dibakar. Bakar Nabi Allah Ibrahim dengan api yang marak, tetapi tidak terbakar. Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar walaupun dibakar dengan api. Itu kerana dengan kehendak Allah. Api kan sifatnya membakar. Tapi bila Allah berkehendak agar api itu berubah sifat, boleh berubah tak? Boleh. Kun fayakun. Allah seru kepada api, Allahumma salli Muhammad, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa api, jadilah musjuk, bardan wa api, tukar daripada panas menjadi sejuk. Wa salaman ala Ibrahim, dah beri selamat kepada Nabi Ibrahim. Ia tak panas, tak ikut kita sebutkan adat. Kalau ikut adat, gitulah. Adat api membakar. Adat dia ada adat ni kita kata hukum alam. Hukum alam gitu. Maka bila keluar daripada hukum adat ni, hukum alam ni, maka ia disebut sebagai khariqul adat, yang mencari adat. Mencari adat ni perkara-perkara pelik. Ya, mukjizat, irhas, karamah, maunah, istidraj. Ada perkara yang terkandung dalam khariqul adat, yang mencari adat yang pelik-pelik. Kerana dengan kehendak Allah nak beri. Nak beri kepada hamba yang Allah berkehendak. Kepada hamba Allah yang Allah berkehendak dalam kalangan para anbiya mursalin, irhas, mukjizat. Kepada orang awam biasa maunah, kepada orang yang soleh, karamah, kepada orang kafir pun ada juga yang disebut sebagai istidraj, penghinaan Allah kepada orang. Kemudian wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah Taala itu tiada menghidayah ia akan segala kaum yang zalim dengan kufur kepada jalan lawan berhujah. Sepatutnya bila kalah berhujah ni dia tunduk, kan?
tunduk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kerana ego, kerana ego dia berasa dia sampai berasa diri dia ada sifat ketuhanan, mana mau kalah. Bila dia kalah ni, maka dia menghukum Nabi Ibrahim tadi kita sebut pakar Nabi Ibrahim. Pasal marah kalah tadi berhujah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu hujah atau debat antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Yang mana dari seluruh hujahnya Namrud tu kalah. Bila kalah, maka Namrud ni marah kepada Nabi Ibrahim dan menghukumlah. Kalau ikut hukum nak bunuhlah, hukuman bunuh. Hukuman bunuh kepada Nabi Ibrahim dengan jalan bakar. Jalan bakar ni jalan penyiksaan yang berat. Bakar-bakar ni Allah SWT Muhammad kita nak sebut dalam kehidupan di dunia ni, kita tidak boleh menjatuhkan hukuman bakar. Tak boleh. Kepada apa pun, apalagi kepada orang kan, pada binatang tak boleh. Bakar bukan bakar selepas kita proses dah. Ayam proses potong-potong bakar tak apa dah tu. Ni hidup-hidup. Hukuman kan, bila hukum kan masa hidup dihukum. Ayam, ada kucing jatuh. Kucing mari rumah kita curi ikan, marah tu. Ikan bukan ikan yang kita duk siar ni, ikan termenung tak apa lagi, apa ringgit lah. Ni ikan dalam akuarium. Ikan arwana. Apa nama ikan arwana jenis mahal. Kan? Golden mahal. Warna pun mahal. Kucing tu pergi curi ikan, makan. Marah tu. Kan? Takak kucing, hukuman pasal marah tu, dia beli pun mahal ni ikan ni. Ribu ikan ni. Hukuman bakar. Hidup-hidup. Ni tak boleh. Dah nak hukum kucing tak boleh pasal dia tidak ditanggung salah. Salah tu tetap atas kita pasal dia tidak ditanggung salah. Salah atas kita tak tutup molek, tak tudung molek, siapa kucing tu boleh ambil. Tak boleh hukum. Kau ke mana pun bakar tu memang tak boleh. Nak hukum kata mu curi ikan aku ni, potong tangan, tak boleh juga. Kan? Tak boleh, belaka tu tak boleh. Pasal dia adalah makhluk Allah yang tidak dibebani taklif, tanggungjawab. Tak boleh nak derah, tak boleh nak hukum. Hukum atas kita yang dibebani taklif, tanggungjawab. Baik, jadi bila bakar tadi kita nak sebut tak ada hukuman malah Islam melarang kita nak bakar hidup apa pun, binatang apa pun. Walaupun binatang itu Allahumma salli ala Muhammad dibolehkan kita bunuh. Ya, cicak sunat bunuh cicak. Kita dapat cicak hidup-hidup lagi, tak apa kita bakar, tak boleh. Hidup-hidup. Malah disunatkan kita sunat bunuh cicak. Sunat bunuh dan sunat terlebih sunat dengan sekali bunuh. Dapat bunuh mati sekali mati. Sekali hukum mati. Kalau dah dapat kali hukum mati, kali kedua. Tapi kali pertama tu lebih molek. Pasal cepat mempercepatkan mati. Jangan siksa salah kita pula. Kita kata ini sunat ni cicak ni bunuh. Kita pun ikat kepala ya. Ikat kepala, tapi kita tak gantung, ikat. Itu hari ni kita potong kaki depan. Esok potong ni pula kanan kiri, belakang pula ke kanan, 4 hari Lepas tu potong sikit-sikit. Tak boleh siksa. Kita pula berdosa, dia tak ada salah apa. Tak menanggung apa, kita yang menanggung dosa dalam menyiksa binatang. Jadi sebagai apa tu kita nak sebut, tak ada hukuman boleh bunuh, boleh bakar, tak ada. Tak ada boleh bakar dalam kehidupan dia. Mana nak sebut tadi, Namrud ini menghukum dengan jalan penyiksaan pasal siksa bakar. Dia nak mati boleh mati sakit terbakar dulu. Sakit terbakar dulu. Lambat nak boleh mati sakit terbakar ni. Ya, kalau orang melecu pun sakit amat dah. Kalau nak bunuh dengan bakar ni, waliyadzubillah, sangat pedihlah sakit tu. Ya, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba nanti di hari akhirat dengan bakar. Sebab apa? Nak mengazab tu azab. Dan bila demikian kita tak boleh kata bahawa Allah ni Allahumma salli ala Muhammad nak mengazab ni kan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun mendatangkan para anbiya mursalin dan menurunkan kitab.
sebagai panduan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menentukan jalan. Cuma hamba ni pilih jalan yang lain. Jadi layaklah bagi Allah nak mengazab. Sebagai kita nak menyatakan bahawa bila diazab dengan bakar ni, kita berasa sangat takut, ya, akan mari rasa gerung gentar dalam hati kita. Demikian. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah dan masuk syurga. Jadi sekadar itu mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran atas partisipasi kita, penyertaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ya. Baik. Okey. Okey, sebelum kita tangguh dengan tasbih kafarah, ada soalan berkaitan dengan bakar tadi. Nyamuk puruk lalat kan hak kena hak tu current. Hak kena tu dia cepatlah mati, tu dia tak sama dengan bakar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dia tak sama dengan bakar lah. Dia tak siksa seperti bakar, dia kena tu mati elektrik lah kan. Cuma elektrik ni masih lagi dalam kategori yang bukan cepat mati lah. Yang cepat mati hak pertamanya adalah putu. Lepas tu hukum makan secara Islam pancung kepala tu kan, pancung putu. Kalau nak binatang kita nak makan sembelih putu lah. Cepat mati keluar pancung darah cepat mati. Cuma kalau kata tadi tu masih lagi bukan dalam kategori bakar lah. Dia kategori kita katakan jalan untuk nak bunuh dia supaya cepat matilah. Kata jalan takkan kita nak takak lalat tu, nak ambil sembelih, nak potong kepala. Jadi ada beberapa binatang boleh jadi yang kecil yang kita tak boleh buat seperti kata kita nak potong, nak sembelih dia, nak potong kepala dia supaya cepat mati tak. Macam nyamuk pun sendiri mak buka kan. Ada kita tangkap dia, kepala dah mak juga. Jadi kaedah yang masih kita kata masih dibenarkanlah pada binatang-binatang yang tertentu yang diharuskan untuk kita bunuhlah. Jalan dia. Cuma dengan bakar tu bukan secara bakar lah. Bukan bakar lah, itu secara apa? Kara lah. Kena kara yang apa tinggi lawa tu dia pada lalat tu sendiri. Jadi sekali itu kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.